Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak semua. Sebelum kita mulakan kelas pada pagi ini, marilah sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada almarhum Ustaz Abdul Razak bin Yahya yang baru sahaja menghembuskan nafasnya yang terakhir pada semalam 28 Ogos 2021 lebih kurang pada jam 3 petang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau. Antara kenangan Ustazah bersama beliau ialah Ustazah pernah menjadi anak didik beliau pada ketika Ustazah berada di tingkatan 3. Ketika itu beliau mengajarkan subjek-subjek bahasa Arab, tata bahasa Arab. Sehinggalah sekarang kami bekerja bersama-sama. Jadi mengenali beliau ni adalah tempoh masa yang agak lama. Jadi Ustazah dapati beliau seorang yang sangat komited, sangat rajin dan baik orangnya, insya-Allah. Beliau akan tunggu anak murid yang lambat pulang daripada sekolah, yang lambat dijemput oleh ibu bapa. Beliau akan tunggu pada setiap hari sehingga pukul 5 petang. Beliau sangat baik orangnya, tak berkira waktu bekerja. Semoga Allah merahmati beliau dan menempatkan beliau di kalangan para kekasihnya. InsyaAllah ta'ala kita pun akan menyusul nanti. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan sambung tajuk perkaitan dalam masa. Perkaitan dalam masa ini merujuk kepada 3 waktu, iaitu jam, minit dan juga saat. Perkaitan macam mana? Perkaitan untuk menukarkan jam kepada minit, minit kepada jam, minit kepada saat, saat kepada minit. Baik, sekarang kamu lihat jarum minit berada tepat pada nombor 12. Apabila jarum saat ini bergerak ke arah nombor 1 sehinggalah jumpa semula nombor 12, maka cukup satu pusingan lengkap dan jarum minit pun bergerak 1 minit. Okey, ini menunjukkan 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Okey, sekarang kita tengok pula jarum jam. Jarum jam ini berada pada nombor 6. Okey, kalau kita pusingkan jarum minit ini lengkap satu pusingan sehingga jumpa nombor 12 semula, kamu lihat jarum telah bergerak daripada nombor 6 ke nombor 7. Ini bermaksud 60 minit bersamaan dengan 1 jam. Jadi untuk tajuk perkaitan dalam masa ini, kamu perlu tahu fakta asas iaitu 1 jam bersamaan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi perkaitan antara jam dengan minit ialah macam mana nak tukarkan jam kepada minit. Kita lompat ke kanan kan? Bila kita lompat ke kanan, kita akan darab. Nak darab dengan berapa? Darab dengan 60. Seterusnya, perkaitan antara minit dengan saat pula. Macam mana nak tukar minit kepada saat? Kita lompat ke kanan lagi. Kalau kita lompat ke kanan, kita akan darab. Darab berapa? Darab 60. Baik, perkaitan antara saat dengan minit pula. Macam mana nak tukarkan saat kepada minit? Kita lompat ke kiri. Kita akan bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 60. Seterusnya, unit yang terakhir iaitu minit kepada jam. Nak tukarkan minit kepada jam, kita bahagi 60. Sebab apa bahagi? Sebab kita lompat ke kiri. Okey, ini formula yang kamu mesti ingat dalam topik perkaitan dalam masa. Baik, sekarang kita buat latihan. Padankan 60 saat bersamaan dengan 1 minit. Ini ialah fakta asas yang kita baru belajar sebentar tadi. 2 minit pula. Macam mana nak tukarkan minit dalam bacaan saat? 1 minit sama dengan 60 saat. 60 saat tambah 60 saat. Kita akan dapat 120 saat. Jadi 2 minit sama dengan 120 saat. Atau kita gunakan operasi darab. Kita rujuk formula di atas, minit tukar kepada saat. Bila minit tukar pada saat, kita lompat ke kanan. Lompat ke kanan bermaksud kita darab. Darab apa? Darab 60. Kamu ambil 2 minit ni, darab dengan 60 saat, akan dapat jawapan berapa saat. Okey, kita dapat 120 saat. Seterusnya, 5 minit tukar kepada saat. Okey, 5 minit darab dengan 60 saat, akan dapat 300 saat. Bermaksud 5 minit sama dengan 300 saat dalam bacaan saat. Kita terus ke soalan 2. Lengkapkan garis masa. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Kita tulis siap-siap dalam kotak jawapan 60 minit.
Seterusnya, berapa jam bersamaan dengan 120 minit? Okey, kita rujuk formula. Minit kepada jam. Minit kepada jam lompat ke kiri. Jadi kita bahagi 60. Buat pintu rumah, bumbung rumah. Masukkan 120, luar 60. Okey, tulis sifar 6 dahulu. Sifar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sifar darab 6, sifar. 1 darab 6, 6. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 5, 4. Sekarang kita akan bina sifir 60 daripada sifir 6 ini. Okey, darab dengan 60 tambah sifar di belakang. Kalau kita darab dengan 60, jawapan pun semua kita akan tambah sifar-sifar di belakang. Okey, 1 darab 60 sama dengan 60, 2 darab 60 120. Okey, bagi satu per satu, tutup 2 dan sifar berapa? Darab 60 sama dengan 1. Tengok jawapan ada tak 1? Tak ada. Baru buka 2 di sebelah. Tutup sifar. Berapa darab 60 sama dengan 12? Pun tak ada jawapan 12. Paling kecil pun 60. Okey, kita buka lagi sebelah. Buka sifar. Berapa darab 60 sama dengan 120? Tengok jawapan ada 120. Berapa? 2 darab 60 sama dengan 120. 2 tulis di atas. Di atas mana? Di atas sifar. 2 darab 60 sama dengan, tengok jawapan, 120. Tulis 120, tolak garis. 120 tolak 120, sifar. Okey, jadi jawapan yang kita dapat ialah 2. 2 apa? Kita nak tukar kepada apa tadi? Minit kepada jam. Jadi jawapannya ialah 2 jam. 2 jam bersamaan dengan 120 minit. Soalan berikutnya, 3 jam tukar kepada bacaan minit. Jam kepada minit, awak rujuk formula. Kita akan lompat ke kanan. Kita darab dengan 60. Jadi ambil 60 minit ini, darab dengan 3. Kita dapat sifar darab 3 sifar, 6 darab 3 18. Okey, 3 jam bersamaan dengan 180 minit. Okey, 240 minit tukar kepada bacaan jam. Kita rujuk formula lagi. Minit tukar kepada jam, lompat ke kiri bahagi 60. Macam biasa, buat bentuk lazim. Masukkan 240 dalam rumah. Okey, bahagi dengan 60, guna sifir yang sama, guna sifir 60. Tutup 40. Berapa darab 60 sama dengan 2? Tak ada. Buka 4. Berapa darab 60 sama dengan 24? Tak ada. Buka sifar. Berapa darab dengan 60 sama dengan 240? Ada. Berapa? 4. 4 darab 60 sama dengan 240. 4 tulis di atas. Di atas mana? Di atas sifar. Sebab kita ambil 240 tadi. Okey, 4 darab 60 sama dengan, tengok jawapan, 240. Tulis 240, tolak. 240 tolak 240, sifar. Jawapannya ialah dalam, kita nak cari tadi dalam jam. Minit tukar kepada jam. Kita dapat 4 jam. Seterusnya, soalan 3A, tukarkan minit kepada saat. Kita rujuk formula. Minit kepada saat, lompat ke kanan, darab 60. Buat bentuk lazim, sifar darab 6, sifar. 6 darab 6, 36. Kita akan dapat 360 saat, sama dengan 6 minit. Soalan B, 240 saat tukar kepada bacaan minit. Tengok formula saat kepada minit, lompat ke kiri bahagi 60. Buat bentuk lazim, pintu rumah bumbung rumah. Kita bina sifir 60 daripada sifir 6. Darab 6. Okey, tambah sifar 60. Jadi semua jawapan akan tambah sifar. Seterusnya kita bahagi satu-satu. Berapa darab 60 sama dengan 2? Tengok jawapan, ada tak? Tak ada. Paling kecil pun 60. Kita buka 4. Berapa darab 60 sama dengan 24? Pun tak ada. Jadi kita buka sifar. Berapa darab 60 sama dengan 240? Ada. Berapa? 4. 4 darab 60 sama dengan 240. 4 tulis di atas sifar. 4 darab 60 sama dengan 240. Tulis 240, tolak garis. 240 tolak 240, sifar. Jawapannya ialah 4 minit. Soalan C, 7 jam bersamaan berapa minit? Jam kepada minit, lompat ke kanan, darab 60. 60 minit darab 7 sama dengan sifar darab 7, sifar. 6 darab 7, 42. Jadi jawapan 420 minit.
Soalan D, 300 minit nak tukar kepada jam. Minit pergi ke jam, lompat kiri. Jadi kita bahagi dengan 60. Jawapan kita nanti dalam unit apa? Dalam unit apa yang kita nak tukar sekarang? Kita nak tukar minit kepada jam kan? Okey, jawapan nanti mesti dalam unit jam. Berapa darab 60 sama dengan 3? Tak ada, paling kecil kan 60. Jadi berapa darab 60 sama dengan 30? Pun tak ada. Berapa darab 60 sama dengan 300? Baru ada. Berapa? 5. 5 darab 60 sama dengan 300. 5 tulis di atas, 300 tulis di bawah, tolak. 300 minit bersamaan dengan 5 jam. Seterusnya, saat ingin ditukarkan kepada minit. Saat lompat ke minit, lompat ke kiri, bahagi 60. 580 saat masuk dalam rumah, bahagi 60. Kita nak cari jawapan dalam unit apa? Unit minit. Kita gunakan sifir yang sama. Berapa darab 60 sama dengan 5? Tiada. Berapa darab 60 sama dengan 58 pun tiada. Paling kecil pun 60. Jadi buka sifar. Berapa darab 60 sama dengan 580? Tiada, tetapi ambil yang lebih kecil daripada 580 dan paling hampir dengan 580 iaitu 540. Okey, kalau 10 darab 60 sama dengan 600, kita nak ambil 600 ke nak ambil 540? Kita mesti ambil yang kurang daripada 580 tetapi hampir. Jadi 9 darab 60 sama dengan 540. 9 tulis di atas sifar. 9 darab 60 sama dengan 540, tolak garis. Kamu akan dapat baki 40. Jadi baki 40 ini dalam unit apa? Unit itu sama dengan yang atas. Bawa turun gedebuk, jatuh saat. 40 saat baki. Jadi jawapan kita ialah 9 minit 40 saat. Kenapa ada baki 40 saat? Sebab 40 saat ni tidak cukup 60 saat. Jadi tak dapat nak ditukarkan kepada 1 minit. Disebabkan 40 saat ni tak cukup 1 minit, sebab tu kita akan dapat baki 40 saat. Soalan F, 490 minit ditukarkan kepada jam. Minit tukar kepada jam, lompat ke kiri, bahagi 60. Kita nak cari jawapan dalam jam. Okey, 490 seperti biasa. Kita dah tahu berapa darab 60 sama dengan 4 tiada, sama dengan 49 pun tiada. Jadi kita ambil 490. Berapa darab 60 sama dengan 490? Ada yang lebih kecil dan hampir iaitu 480. Berapa? 8. 8 darab 60 sama dengan 480. 8 tulis di atas. 8 darab 60 sama dengan 480, tolak, sama dengan 10. Jadi 10 ni ialah baki. Baki dalam unit apa? Dalam unit tiru di atas. Dalam unit minit. Gedebuk jatuh minit. Jadi jawapan kita ialah 8 jam 10 minit. Baiklah anak-anak, sekarang kita cuba selesaikan soalan yang melibatkan operasi tambah masa. Soalan ini mudah, agak mudah sebab soalan dah beri dalam bentuk lazim. Kita tinggal kira je jawapan. Okey. Untuk soalan A, B, C, D, E, F, itu semua mudah sebab ada satu unit saja, jam dengan jam, minit dengan minit, saat dengan saat. Maknanya jam tambah jam, minit tambah minit, saat tambah saat. Itu semua mudah. Kamu tambah sama macam kamu tambah nombor bulat. Okey, kamu cuba lihat soalan G. Soalan G ada unit bergabung iaitu jam dan minit dengan jam dan minit. 1 jam 33 minit tambah 2 jam 15 minit. Kita akan dapat 3 jam 48 minit tambah seperti biasa. Okey, kita tengok pula soalan J. 17 minit 15 saat tambah 3 minit 10 saat tambah 1 minit 8 saat. Soalan ini juga ada unit bergabung iaitu minit dan saat. Untuk soalan jenis unit bergabung ini adalah lebih baik kalau kita buat tiang di tengah-tengah untuk memisahkan antara minit dan saat supaya kita tidak keliru nanti. Okey, kita mula kira daripada kanan sekali. Saat tulis dulu saat. 5 tambah sifar tambah 8, 13. 3 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 1 tambah 1, 3. Jadi selesai saat kita pergi ke rumah minit.
Tulis dulu minit. 7 tambah 3 tambah 1, 11. 1 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 1, 2. Kita dapat 21 minit 33 saat. Seterusnya, kita lihat halaman sebelah aktiviti 2. Kamu lihat soalan A, B dan C masih lagi tambah melibatkan 1 unit. Jam dengan jam, minit dengan minit dan saat tambah saat. Okey, diberi ayat matematik. Kita perlu tukarkan ke dalam bentuk lazim. Tambah seperti biasa daripada kanan, tulis dulu unit jam. 0 tambah 8, 8. 1 tambah 2, 3. 38 jam. Pindahkan maklumat ini ke dalam kotak jawapan. Begitu juga dengan soalan B, 39 minit tambah 16 minit. Kita susun dalam bentuk lazim. Tulis dulu unit minit. Okey, kemudian 9 tambah 6, 15. 5 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 3 tambah 1, 5. Tulis jawapan dalam kotak jawapan 55 minit. Soalan C, saat tambah saat. Kita susun dalam bentuk lazim. Susun mesti selari ya. 5 saat tambah 14 saat tambah 30 saat. Sama dengan. Tulis dulu unit saat. 5 tambah 4 tambah 0, 9. 1 tambah 3, 4. Okey, pindahkan jawapan ini ke dalam kotak jawapan 49 saat. Seterusnya, soalan D melibatkan unit gabungan antara minit dan saat. Minit dan saat tambah minit dan saat. Okey, kalau unit bergabung ni, kita akan buat tiang nanti selepas kita susun dalam bentuk lazim. 36 minit 29 saat tambah 7 minit ni tulis di bawah dalam rumah minit. Tulis di bawah 36. 7 minit 18 saat tulis dalam rumah saat. Sama dengan. Kemudian kita buat tiang. Seperti biasa, kita mula mengira daripada kanan sekali. Tulis dulu unit saat. 9 tambah 8, 17. 7 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 2 tambah 1, 4. Jadi selesai saat, kita pergi ke minit. Tulis dulu unit minit. 6 tambah 7, 13. 3 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 3, 4. Okey, pindahkan jawapan ini ke dalam kotak jawapan. Seterusnya soalan E. Juga ada unit bergabung jam dan minit dengan jam dan minit. Jadi kita akan buat tiang selepas kita susun bentuk lazim. Okey, sekarang kita susunkan maklumat ini dulu. 3 jam 26 minit tambah 5 jam. 5 jam tulis di rumah jam. 45 minit tulis di rumah minit. Sama dengan buat tiang. Tulis unit minit. 6 tambah 5, 11. 1 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 4, 7. Selesai minit, kita pergi ke jam. Tulis dahulu unit jam. 3 tambah 5, 8. Okey, jawapannya ialah 8 jam 71 minit. Di sini 71 minit ini, kalau kamu perasan 71 minit ini dah terlebih daripada 60 minit. Kan 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, di bahagian minit ini, kita perlu tolak dengan 60. Sebab apa tolak? Sebab 71 dah terlebih dari 60 minit. Jadi, kita tolak 60 minit. Dan kita bawa pergi kat tempat jam. Sebab tu kat tempat jam, kita tambah 1 jam. Kita dah tukarkan minit ini kepada jam. Okey, selesaikan minit. Tulis unit minit. 1 tolak 0, 1. 7 tolak 6, 1. Jam, tulis unit jam. 8 tambah 1, 9. Jawapan ini pindahkan ke dalam kotak jawapan. 9 jam 11 minit. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk tajuk tolak masa. Okey, aktiviti pada halaman 98 ini soalan dah beri dalam bentuk lazim. Kita tinggal kira sahaja, jadi mudah. Soalan A, B dan C melibatkan 1 unit sahaja. Jam tolak jam, minit tolak minit, saat tolak saat. Soalan H melibatkan 2 unit. Minit dan saat dengan minit dan saat. Bila unit bergabung, kita perlu buat tiang di tengah-tengah untuk membezakan antara jam dan minit. Minit dan saat. Okey, jom kita cuba selesaikan soalan H. Tulis dulu unit saat. 48 tolak 48, 0. Tulis unit minit pula. Okey, unit minit. 9 tolak 0, 9. 4 tolak 1, 3. Dah dapat jawapan ni, kita akan pindahkan jawapan ini ke kotak jawapan di sebelah. Sebab kita nak tolak nombor yang kedua pula. Untuk operasi tolak, kita kena tolak satu-satu nombor. Kita tak boleh tolak sekaligus 3 nombor. Berbeza dengan operasi tambah, kita boleh tambah sekaligus ketiga-tiga nombor. Okey, kita susun 39 minit
di rumah minit dan sifar-sifar saat di rumah saat. Kita buat tiang di tengah-tengah. Sifar-sifar tolak 57. Tak cukup kan sifar-sifar nak tolak 57. Jadi kita pinjam sebelah. Sebelah mana? Sebelah rumah minit. 39 minit bagi pinjam 1 minit kepada rumah saat. Potong. Dah jadi tinggal 38. Jadi kita akan bagi kepada rumah saat 60 saat. Sebab apa? Sebab 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Jadi kalau kita bagi pinjam, kita akan bagi pinjam 60 saat. Dekat minit ni kita tolaklah 1. Tolak 1 minit, okey? Okey, tulis dulu unit saat. Jadi sekarang kita dah ada 60 saat. Tolak 57 saat. Dah boleh tolak kan? Okey, kita tolak. Sifar tolak 7. Tak boleh, tak boleh. Tak cukup kita pinjam sebelah. Sebelah mana? Dalam rumah saat juga. Okey, jadi kita bagi pinjam sebelah. Bagi pinjam berapa? Bagi pinjam 10. Kita tak bagi pinjam 60. 60 tu bila melibatkan 2 unit yang berbeza. Okey, kita bagi pinjam 10. Jadi 6 ini kita potong tinggal 5. Sebelah dah ada 10. 10 tolak 7 sama dengan 3. 5 tolak 5 dapat sifar. Jadi hasil tolak ialah 3 saat. Yang ni pula gedebuk jatuh 38 minit. Okey, kita cuba selesaikan soalan 2, kira beza masa. Diberi garis nombor dalam masa. Dalam garis nombor ini ada titik. Titik-titik ini mewakili satu nombor. Okey, kita tengok apakah nombor itu. Daripada 10 hingga 20, kita kira ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 4 titik, setiap titik ini mewakili 2 jam. Okey, 10, 12, 14, 16, 18 dan 20. Okey, kita kenal pasti di manakah nombor 16. Kita bulatkan nombor 16. Dan 16 jam ni kita akan tolak dengan 8 jam. Jadi kalau tolak, kita lompat ke kiri. Okey, tolak 2, 2. Tolak 2, 2. 2, 4, 6, 8. Tengok berhenti di mana? Kita bulatkan dahulu jawapan kita. Okey, sekarang kita kira 10, 8, 6, 4, 2, sifar. Jadi jawapan yang kita dapat ialah 8 jam. Okey, cuba kita tengok pula soalan B. Soalan B ialah garis nombor dalam saat. Kita kenal pasti berapakah nilai setiap titik. Baik, daripada sifar ke 25 ada 4 titik. Jadi setiap satu titik itu mewakili 5 saat. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Okey, sehinggalah 75. Okey, sekarang kita cari di mana titik 60 saat untuk kita tolak dengan 25 saat. Kalau tolak, kita lompat ke kiri. Kita bilang 5, kita nak tolak berapa? Kita nak bilang sehingga 25 saat. 5, 10, 15, 20, 25. Kita berhenti di sini. Kita bulatkan jawapan. Jadi hasil tolak yang kita dapat ialah 35 saat. Baik, sekarang kita pergi ke halaman sebelah. Soalan A, B dan C melibatkan tolak satu unit, iaitu minit tolak minit, saat tolak saat, jam tolak jam. Pada aktiviti ini, kamu dikehendaki susun dalam bentuk lazim. Okey, jom kita cuba selesaikan soalan A. 21 minit tolak 10 minit. Okey, susun dengan selari. Tulis dulu unit minit. 1 tolak sifar 1, 2 tolak 1, 1. Pindahkan jawapan ini ke dalam kotak jawapan. Soalan B sama seperti soalan A. 63 saat tolak 47 saat. Susun dalam bentuk lazim. Tulis unit saat. 3 tolak 7 tak boleh. Pinjam sebelah, potong tinggal 5. 13 tolak 7, 6. 5 tolak 4, 1. Okey, kita tengok soalan C. Jam tolak jam. Tapi ada 3 nombor. Kalau ada 3 nombor, walaupun unit yang sama, tapi kita perlu tolak satu persatu. 74 jam tolak 32 jam. Dapat jawapan, tolak lagi dengan 19 jam. Soalan D pula. Jam dan minit tolak jam dan minit tolak jam dan minit. Untuk unit bergabung ni kita akan buat tiang selepas kita susun bentuk lazim nanti. 8 jam 40 minit tolak 3 jam 16 minit. Okey, kita selesaikan penolakan yang pertama dulu. Dapat jawapan nanti baru kita tolak dengan 1 jam 4 minit pula. Tulis dulu unit minit. Sifar tolak 6 tak cukup, pinjam sebelah. Dalam rumah minit juga kita pinjam. 4 potong tinggal 3. Bagi pinjam 10. 10 dah boleh tolak 6.
10 tolak 6, 4. 3 tolak 1, 2. Okey, selesai minit, kita pergi ke rumah jam. Jam tulis unit jam, 8 tolak 3, 5. Bawa jawapan ini pergi ke sebelah, tolak dengan 1 jam 4 minit. Salin balik 5 jam 24 minit. Ambil nombor yang kedua, 1 jam 4 minit. Sama dengan buat tiang. Tulis unit minit. 4 tolak 4 sifar, 2 bawa turun. Tulis unit jam. 5 tolak 1, 4. Okey, siap. Seterusnya soalan E, ada minit, tolak minit dan saat, tolak saat. Ini pun unit bergabung. Ada 3 nombor juga. Kita perlu tolak satu persatu. Kita ambil 56 minit, tolak 20 minit 38 saat. Selepas selesai dapat jawapan, baru kita tolak dengan 7 saat. Okey, susun dalam bentuk lazim. 56 minit, tolak 20 minit 38 saat sama dengan... Okey, 56 minit ni tiada saat kan? Jadi kita buat saat dia sifar-sifar. Buat tiang. Okey, tulis unit saat. Sifar-sifar tolak 38 tak cukup. Jadi kita pinjam sebelah. Kalau kita pinjam unit sebelah, pinjam 1 minit. Tukar kepada kita saat ni. Dapat pinjam 60 saat. Okey. Sebab apa bagi pinjam 60 saat? Sebab 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Bila bagi sebelah, bagi dalam unit saat. Okey, jadi tukarkan 1 minit ini kepada 60 saat. 56 potong tinggal 55. 60 saat tolak 38 saat. Sifar tolak 8 tak cukup, pinjam sebelah. 6 potong tinggal 5. 10 tolak 8, 2. 5 tolak 3, 2. Okey, selesaikan rumah minit pula. Tulis unit minit. 55 tolak 20 dapat 35. Salin semula jawapan ini dan tolak dengan 7 saat. Okey, 35 minit 22 saat. Tolakkan dengan 7 saat. 7 saat tu letaknya di rumah saat di belakang. Sama dengan buat tiang. 2 tolak 7 tak cukup, pinjam sebelah. 2 potong tinggal 1. 12 tolak 7, 5. 1 bawa turun. Okey, selesai saat. Kita pergi ke rumah minit. 35 minit bawa turun. Okey, selesai tajuk tambah masa, tolak masa. Apa yang kamu perlu ingat ialah 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 1 minit bersamaan dengan 60 saat. Okey, kita dah belajar tambah masa, tolak masa. Sekarang kita nak belajar pula tambah dan tolak masa. Maksudnya dalam satu soalan ada 2 operasi. Satu operasi tambah, satu lagi operasi tolak. Jom kita tengok soalan A, muka surat 100. 50 jam tambah 2 jam. Okey, kita dah dapat nanti hasil tambah. Kita akan tolak pula dengan 3 jam. Ini yang dimaksudkan dengan 2 operasi dalam satu soalan. Okey, baik, kita selesaikan. Jam, kita tulis unit jam. Sifar tambah 2, 2. 5 bawa turun. Kemudian kita salin semula untuk kita tolakkan dengan 3 jam. 52 jam tolak 3 jam. Okey, unit tulis jam. 2 tolak 3 tak boleh, pinjam sebelah. 5 potong tinggal 4. 12 tolak 3, 9. Okey, 4 gedebuk jatuh. Soalan B sama seperti soalan A, cuma kita buat operasi tolak dahulu. Okey, salin semula unit minit. 6 tolak sifar 6, 4 tolak 1, 3. Okey, salin semula hasil tolak ini sebab kita nak tambah dengan 17 minit pula. 6 tambah 7, 13. 3 di bawah, 1 kecil di atas. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Soalan C masih lagi tambah dan tolak masa dalam satu unit. Kita tolakkan dahulu 55 saat dengan 36 saat. Kemudian hasil tolak baru kita tambah dengan 21 saat. Baik, tulis dulu unit saat. 5 tolak 6 tak cukup, pinjam sebelah. 5 potong tinggal 4. 15 tolak 6, 9. 4 tolak 3, 1. 19 saat ni bawa pergi sebelah. Tambahkan dengan 21 saat. Sama dengan, tulis unit saat. 9 tambah 1, 10. Sifar di bawah, 1 di atas. 1 tambah 1 tambah 2, 4. 40 saat. Okey, kita pergi ke soalan D.
5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit tolak 2 jam 25 minit. Kali ini soalan operasi tambah dan tolak tetapi dalam unit bergabung jam dan minit dengan jam dan minit. Jadi kita perlu buat tiang supaya tidak keliru antara rumah jam dan minit. Okey, susun 5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit sama dengan buat tiang. Tulis unit minit. 8 tambah 5, 13, 3 di bawah, 1 di atas. 1 tambah 3, 4, 4 tambah 4, 8. Okey, selesai minit kita pergi ke rumah jam. Tulis unit jam. 5 tambah 2, 7. Sekarang kamu lihat 83 minit ini dah lebih daripada 60 minit. Okey, sebab apa? Sebab 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi kita perlu tolak 60 di rumah minit dan tambah 1 jam di rumah jam. Di rumah minit kita tolak dan kita bawa pergi rumah jam. Kita tukarkan minit ini ke rumah jam. Sebab tu kat rumah jam kita tambah. Baik, kita selesaikan sama dengan tulis unit minit. 3 tolak sifar 3, 8 tolak 6, 2. Rumah jam pula dapat 8 jam. Kemudian salin semula jawapan ini untuk ditolakkan dengan 2 jam 25 minit. 2 jam 25 minit sama dengan buat tiang. Tulis unit minit. 23 tolak 25 tak cukup. Jadi kita perlu pinjam rumah sebelah. 8 jam potong tinggal 7. Bagi pinjam kepada minit, bagi pinjam 60 minit. Okey, 60 tambah dengan 23 dapat 83. 83 baru tolak dengan 25. 3 tolak 5 tak cukup, pinjam sebelah. Sebelah mana? Sebelah dia je. Sebelah dalam rumah minit juga. 8 potong tinggal 7. Sebelah dah jadi 13. 13 tolak 5, 8. 7 tolak 2, 5. Selesai, pergi ke rumah jam pula. 7 tolak 2, 5. Jadi jawapannya ialah 5 jam 58 minit. Ada kaedah yang kedua. Kita tambah seperti biasa. 5 jam 38 minit tambah 2 jam 45 minit sama dengan 7 jam 83 minit, sama seperti tadi. Sepatutnya 83 minit ini kita perlu tolak dengan 60 minit dan tambah 1 jam. Kita tukar kepada jam. Sebab apa? Sebab minit ni hanya ada 60 sahaja, tak boleh lebih. Okey. Tetapi kamu lihat pada soalan minta kita untuk tolak 2 jam 25 minit. Sekiranya kita tukarkan 83 minit ini kepada jam, kita akan dapat jawapan yang kecil. Kemudian jawapan yang kecil ni kita nak tolak lagi dengan 2 jam 25 minit. Jadi dah tak cukup pula, nanti nak kena pinjam. Jalan kira akan jadi lebih panjang. Jadi kita ambil langkah mudah untuk tidak tolak 60 ataupun tukarkan kepada jam. Kita tak buat macam tu. Kita terus tolak dengan nombor yang kedua, iaitu 2 jam 25 minit. Jalan kira akan jadi lebih ringkas. Okey, kita cuba selesaikan soalan terakhir. Tambah 34 minit 15 saat dan 5 saat. Kemudian tolak pula dengan 2 minit 30 saat. Kita pindahkan maklumat ini kepada bentuk lazim. Okey, kita selesaikan tambah dahulu. Tulis unit saat. 5 tambah 5 sifar di bawah, 1 di atas. 1 tambah 1, 2. Selesai saat, kita pergi ke rumah minit. Bawa turun 34 minit. Okey, salin semula 34 minit 20 saat dan tolakkan dengan 2 minit 30 saat. Okey, 20 nak tolak 30 tak cukup. Jadi kita pinjam rumah sebelah, rumah minit. 34 potong tinggal 33 minit. Okey, 1 minit bersama dengan 60 saat. Jadi kita bagi pinjam dekat rumah saat 60 saat. 60 saat tambah 20 saat dapat 80 saat. 80 saat ni dah boleh tolak dengan 30, dah cukup. Okey, 80 saat tolak 30 saat dapat 50 saat. Selesai rumah saat, kita pergi ke rumah minit. 33 tolak 2 sama dengan 31 saat. Baiklah anak-anak, ini sahaja latihan untuk hari ini. Assalamualaikum dan terima kasih.